Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana fi 'ulumihi fid darain. Allahumma rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min 'ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita meningkatkan kesyukuran, keimanan dan juga ketakwaan terhadap Allah. Yakni kita usaha melakukan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan bagi pada kita kejayaan, kebahagiaan dan juga kemenangan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, syukur kita pada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala masih bagi ruang dan peluang untuk kita sama-sama dapat menunaikan, insya-Allah sebentar lagi masuk waktu zuhur kita akan sembahyang Jumaat yang dikatakan fardu bagi yang mukallaf, bagi yang bermukim. Hari ini saya nak ajak diri saya, tuan-tuan, sama-sama kita menghayati hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kelebihan fadilat hari Jumaat yang disebut dalam Riyadhus Shalihin jilid yang ke-6. Berkata Imam Nawawi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumi tala'at alaihi syamsu yaumal jumu'ati fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilan jannah wa fihi ukhrija minha, rawahu Muslim. Maksud hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari yang terbit matahari ialah hari Jumaat. Batu tuan-tuan, hari Jumaat ialah hari yang paling baik nak banding dengan hari-hari lain. Sebab itulah tuan-tuan digelarkan hari Jumaat itu Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari. Dan tuan-tuan, apakah kelebihan yang ada pada hari Jumaat yang dikatakan dia hari yang paling baik nak banding dengan hari-hari yang lain pada hari Jumaat? Kata hadis ini, pada hari inilah Nabi Adam alaihi salam diciptakan. Tuan-tuan, Nabi Adam alaihi salam dicipta pada hari Jumaat selepas asar kubailil maghribi, sebelum maghrib sedikit. Yang mana tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala suruh para malaikat turun mai di bumi, ambil tanah yang ada pada tempat bernainan. Maka tuan-tuan, ada yang tanah warna hitam, warna kuning, warna merah, warna kelabu. Maka campur tuan-tuan bagi jadi satu. Dan segi isi kandungan tanah ada seroi, ada liat tuan-tuan. Nah, ada berbeza-beza. Maka sebahagian ulama mengatakan itulah tuan-tuan menyebabkan kulit warna kita berbeza. Nah, ada hitam melegam. Nah, ada hitam manis tuan-tuan, ada tuan-tuan nah kulit warna putih, pink, putih, pucat, putih, macam-macam putih pula. Pasal apa? Itu sebahagian tuan-tuan mengatakan kesan daripada warna tanah ketika cipta Nabi Adam. Perangai pula tuan-tuan ialah sifat tanah yang diambilkan tadi. Nah, ada liat, ada tanah tuan-tuan nah manfaat tanam apa pun naik. Ada tanah tuan-tuan siram apa pun tak lekat. Maka itulah tabiat, sifat yang ada pada seseorang itu. Okey tuan-tuan, lepas pada Allah cipta Adam daripada tanah tadi, maka tuan-tuan kata Nabi, hari Jumaat juga ia dimasuk ke dalam syurga.
selepas pada Allah Subhanahu wa taala suruh para malaikat sujud pada Adam. Iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada para malaikat, sujudlah, kami akan jadi sebahagian ataupun seorang pemimpin, pengganti khalifah di atas muka bumi ini. Qalu ataj'alu fiha, adakah patut, kata para malaikat, kamu nak ciptakan orang yang dapat menguasai, ganti pada kamu untuk menguruskan dunia ini? May yufsidu fiha, mereka yang suka buat kerosakan di atas muka bumi. Wa yasfikud dima, suka bergaduh, berkelahi sampai tumpah darah, bunuh. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, walhal sedangkan kami sentiasa bersih tahmid puji kamu. Salah ya Allah, tak sedap jadilah kami ni elok dah, ambillah kami. Tuan-tuan, apabila berlakunya tuan-tuan Allah sujud, semua sujud, iblis tak sujud, maka tuan-tuan hari Jumaat itulah tuan-tuan juga Nabi Adam dimasuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dan menikmati syurga. Apa saja yang ada di dalam syurga kecuali satu pokok jangan menghampiri. Allah kata wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Janganlah kamu berdua menghampiri ini pokok. Kalau kamu menghampiri, maka kamu berdua akan tergulung pada gulungan orang yang zalim, yakni melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, langgar larangan Allah. Maka tuan-tuan, duduk dalam syurga tuan-tuan, iblis apabila tuan-tuan dia tidak sujud pada Adam alaihi salam diperintah oleh Allah, maka tuan-tuan Allah tanya dia, kenapa kamu tak sujud pada Adam? Kata iblis, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik pada dia. Aku lebih baik tentang mana? Aku ni dicipta daripada api, dia daripada tanah. Api mesti lebih pada tanah. Jadi aku tak layak nak sembah dia, nak sujud dia, nak menghormati dia. Maka tuan-tuan, Allah pun laknat, murka iblis tadi tuan-tuan, sampai ke Allah kata kamu akan kekal masuk neraka. Iblis kata tak apa, masuk neraka pun masuklah, tapi nak suruh hormat Adam. Kalau cakap bahasa kita kasar, taubat lahum dak. Seolah macam tu lah tuan-tuan. Tak apa, aku neraka pun tak apa, tapi aku minta satu, panjangkan umur aku ila yaumi yub'atsun, pada hari yang dibangkitkan. Kalau hang nak bagi aku masuk neraka, kata aku minta satu, umur aku ni dipanjangkan. Allah kata aku panjangkan umur kamu, tapi kamu akan mati pada hari dibangkitkan, mana hari kiamat. Dan kata iblis, aku minta lagi, la uyannahum ajma'in, sepanjang tempoh aku hidup ni aku akan nak menyesatkan anak cucu Adam, termasuk Adam sendiri. Tuan-tuan, tak kira dia tu siapa, zaman mana, aku akan mempengaruhi mereka supaya masuk neraka sama dengan aku. Maka tuan-tuan, sebahagian yang mereka dapat ataupun iblis dapat menghasut ialah Adam alaihi salam, yang mana Allah kata jangan hampir pokok tu. Dia main bisik dalam hati. Ada dua pentafsiran. Satu kata dia bisik, satu kata dia masuk dalam mulut ulang. Ulang tu masuk dalam syurga, dia pergi duduk kacau Adam di dalam syurga. Yang mengatakan ni hang tahu dah Adam, ya Allah tak bagi hang nak dekat dengan pokok tu. Kalau hang dekat, masuk dengan pokok tu, hang dekat dengan pokok tu, hang ambil buah tu makan, menyebabkan hang kekal dalam syurga. Yang Allah tak bagi hang dekat ni, tak mahu hang kekal dalam syurga. Pandai oh. Tuan-tuan, itulah tuan-tuan hasutan syaitan pada manusia sampai bila-bila. Hak mana Allah larang, hak itulah cuba nak try. Orang kata rokok tak boleh. Siapa kata? Ayah kata. Kata kat siapa? Kata kat anak. Ni contoh. Ayah kata rokok tak boleh, tak baik, walaupun ayah tu merokok. Bila ni walaupun ayah merokok, pergi dia habaq kat anak dia, kata jangan merokok je. Merokok ni tak baik.
Hak melarang itulah anak-anak cuba. Nah, ni contoh. Memang tuan-tuan sifat manusia, hak mana larang, hak itulah dia nak cuba. Alah, try sekali kan apa. Nah, ini tuan-tuan pernah berlaku kesilapan Nabi Adam. Tuan-tuan. Nah, apabila tuan-tuan duk rasa-rasa andaian sendiri. Tuan-tuan, apabila tuan-tuan Adam, tuan-tuan bisikkan syaitan tadi, dia pun tuan-tuan ambil makan. Hawa ambil dulu, baru Adam ambil. Apabila Allah ambil tuan-tuan, apabila Adam ambil makan, Allah buang segala nikmat yang ada dalam syurga, termasuk pakaian. Wa waswasalahuma syaitanu liyubdiyahuma ma wuri'anhuma min sawatihima. Buang habis segala pakaian. Malulah tuan-tuan, ambil daun tutup tuan-tuan keaiban. Dan lepas itulah tuan-tuan diturunkan ke bumi ini. Betul tuan-tuan, dalam hadis ni sebut pada hari Jumaat jugalah tuan-tuan Adam diturun daripada syurga ke bumi ini. Nah. Okey tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan saya akan baca hadis, saya akan terjemah ambil sikit-sikit. Nah. Hadis yang kedua. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa fa ahsana al-wudu'a summa atal jum'ata fastama'al wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati wa ziyadatu salasati ayyam wa man massal hasa faqad lagha. Ni Tok Bilal dak kata. Nah, tuan-tuan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga dengan hadis pertama, hadis yang kedua, nah perawi daripada sahabat orang yang sama. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengambil air semayang di rumah lalu mengelakkannya, mengelakkan niat semayang mana sempurna dengan wuduk tadi tuan-tuan, dengan sunat-sunat wuduk lebih kurang 7 belah. Nah, kemudian tuan-tuan pergi semayang fardu Jumaat dengan tidak bercakap sepatah pun. Tuh. Nah, betul tuan-tuan, mai Jumaat jangan haja om sembang. Kalau sembang benar tak dapat tidak, okeylah. Ni duk sembang tuan-tuan benar tak ada kena mengena. Nah, bukan salah, tapi pahala ganjaran yang sempurna tak dapat. Diampunkan dosa-dosa di antara Jumaat ini dengan Jumaat yang akan datang. Syaitan dia pandai. Nah. Mai Jumaat dah. Tuan-tuan. Dia bagi kita bersembang. Tak ada tazkirah, lagi sembang panjang. Ada tazkirah, hangor sikit. Nah, okey, tuan-tuan. Dan tuan-tuan diberi pula tambah 3 hari lagi. Tuan-tuan dah seminggu, tambah lagi 3 jadi apa? 10 hari. Berarti tuan-tuan siapa mai Jumaat, kemudian tuan-tuan dia ambil wuduk daripada rumah, dia mai tuan-tuan masuk masjid sembahyang sunat tahiyatul masjid, niat iktikaf, duduk berzikir tuan-tuan, baca Quran. Apabila ada tazkirah dia pun tumpu tuan-tuan tazkirah, apabila ada khutbah dia pun tumpu tuan-tuan. Allah ampun puasa 10 hari. Tuan-tuan, Jumaat sebulan ada 4 kali. Kita main 4 kali. Jadi apa hari? 40 hari. Sebulan apa hari? 30. Jadi lebih tak? Lebih dah 10 hari. Tengok. Tuan-tuan. Nah, kalau kira tu Masya Allah. Ni baru kira tuan-tuan, hari ni saja. Ada hadis lain lagi. Nah. Sesiapa yang memegang sesuatu benda, kemudian mereka leka bermain dengannya. Nah, kalau kita dah ni telefon dah. Main awal. Nah, tuan-tuan, kalaulah telefon tu tuan-tuan ada benda yang tak dapat tidak tu lain. Ni main awal tuan-tuan duk buka telefon tengok merata. Nah, orang main tuan-tuan pegang tasbih, pegang Quran. Nah. Tuan-tuan, dia pegang telefon, buka tengok tuan-tuan Allah berita hari ni. Tak cukup dia tengok seorang, dia habaq orang sebelah pula. Ni hang tengok hari ni tahu tak berita hari ni? Tu. Tuan-tuan sat lagi lah. Tuan-tuan. Nah. Kawan sebelah pun dah kawan ni tunjuk tak tengok. Noh. Tengok. Ha tu lah aku dah kata dah kemarin. Habis dua-dua orang tu. Tuan-tuan. Tuan-tuan. Tak kiralah dia main sesuatu yang menghilangkan tumpuan dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah.
dengan tuan-tuan sehinggalah tidak khusyuk mendengar isi kandungan khutbah. Dia apabila kita ni tuan-tuan sebelum khutbah kita ada tuan-tuan mata kita, fikiran kita, mulut kita lain daripada ingat pada Allah, benda tu dah akan bawa. Lebih-lebih kalau tengok telefon. Buka-buka tengok tuan-tuan berita panah baru pukul 12 tadi. Tu dia. Nah tuan-tuan, Allah semayang tu tuan-tuan, jangan semayang khutbah tu tak nak cakap dah. Kena pula tuan-tuan, nah imam tu wirid panjang sikit ataupun baca panjang sikit mula adalah hati. Tuan-tuan ni contoh ya. Nah. Bukan tuju kat siapa lah nah. Ni bagi faham ya. Nah, tapi kalau kena tu baguslah. Nah. Tuan-tuan. Maka tuan-tuan, ia telah melakukan kelalaian dan kesalahan yang menyebabkan tuan-tuan tak dapat pahala dengan sempurna. Nah. Hadis yang ketiga. Wa anhu adi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza jtunibatil kaba'ir. Rawahu Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, sembahyang fardu 5 waktu, sembahyang Jumaat minggu ini sehingga Jumaat yang berikutnya, dan puasa Ramadan sehingga Ramadan yang lain adalah sebagai penebusan dosa selagi seseorang itu tidak melakukan dosa-dosa besar. Riwayat Muslim. Tuan-tuan, kita sembahyang sehari 5 waktu. Tuan-tuan, sembahyang tadi akan mengkafarahkan tuan-tuan dosa di antara keduanya. Berarti tuan-tuan bersih. Syarat tak buat dosa besar. Tak mengumpat, tak fitnah tuan-tuan, tak curi. Dan tuan-tuan, siapa yang sembahyang Jumaat ke Jumaat, diampun di antara keduanya. Tapi tuan-tuan, kalau Jumaat mai dua-dua Jumaat, tapi dalam seminggu tu tak sembahyang 2 waktu, tak dapat lah. Sebab apa? Tak sembahyang tu dosa besar. Okey tuan-tuan, Allah bagi peluang lagi tuan-tuan, Ramadan ke Ramadan. Tuan-tuan puasa Ramadan penuh, puasa Ramadan penuh, tapi di antara Ramadan ke Ramadan tuan-tuan sembahyang tak cukup. Tu kira ubat sembahyang, tak kira hak lain lagi. Tuan-tuan, dia melakukan dosa besar, maka kelebihan tu tak dapat. Sebab Nabi kata, selama mana dia tidak melakukan dosa besar, tapi kalau dia melakukan kemudian dia taubat, Allah Maha Pengampun, mungkin dia diberi balik tuan-tuan kelebihan itu. Wa anhu ani bin Umar radhiyallahu anhu annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala a'wadi minbarihi la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jum'ati aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim summa la yakunanna minal ghafilin. Rawahu Muslim. Masyhur hadis daripada Abu Hurairah juga, dan juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahawa kedua-duanya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika membaca khutbah Jumaat di atas mimbar, mudah-mudahan orang ramai tidak terus-menerus suka meninggalkan sembahyang Jumaat tanpa uzur syar'i. Nascaya Allah akan menutup ke atas hati-hati mereka daripada menerima kebenaran dan kebaikan yang dikehendaki oleh agama, maka jadikanlah mereka golongan orang-orang yang lalai. Sebab tu tuan-tuan, siapa yang menepati hukum syarak wajib dia menghadiri sembahyang Jumaat. Kalau dia tak mai sembahyang Jumaat, hak ni tak sebut 3 kali, hak ni sebut dia tak mai. Tuan-tuan, tak kiralah alasan apa, segi zahir hadis, maka tuan-tuan, Allah telah menutupkan hati dia daripada tuan-tuan terima kebenaran, atau hati terpaut kebenaran tu payah, susah. Keburukan senang, kebaikan payah. Pasal apa? Dia telah tinggal satu amalan yang besar yang diwajibkan semua orang lelaki yang tuan-tuan mukallaf mesti menghadiri sembahyang Jumaat. Sebab tu tuan-tuan, paling kurang ketua keluarga ni tuan-tuan, dia kena hadir Jumaat supaya dengar nasihat-nasihat daripada khatib apa yang nak disampaikan. Paling kurang. Nah, habaq kat kita tuan-tuan dalam kehidupan ni tuan-tuan, kena ada kita mengaji,
kena ada tuan-tuan dengar, tegur, menegur. Nah, pasal apa kita ni kali? Tuan-tuan jangan kata orang biasa. Kalau dia jadi ustaz sekalipun tuan-tuan, kalau tidak ada dengar nasihat mengaji, dia pun teralik juga. Tuan ustaz dah. Nah, apakah kalau orang biasa? Sebab tu tuan-tuan, nah, mengaji tidak ada kesudahan. Dan mengaji tak mesti dah mengaji dah benda yang sama, tak mengaji dah. Tiap-tiap kali kita mengaji, tiap-tiap kita dengar tuan-tuan, nah, apabila orang berlainan, maka tuan-tuan syarahan, penerangan mungkin berbeza. Ada kekurangan, ada kelebihan. Walaupun tuan-tuan orang yang sama, tajuk yang sama, tapi Allah bagi faham kita mungkin berbeza. Kali pertama mungkin faham 10, kali yang kedua mungkin faham 30. Nah, okey. Hadis yang kita duk dengar selalu, tuan-tuan. Ini kita sama-sama muhasabah, kita duk golongan mana. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man igtasala yaumal jumu'ati waslal janabati summa raha fa ka'annama qarraba badanatan wa man raha fi sa'ati saniyati fa ka'annama qarraba baqaratan wa man raha fi sa'ati salisati fa ka'annama qarraba kabshan aqrana wa man raha fi sa'ati rabi'ati fa ka'annama qarraba dajajatan wa man raha fi sa'ati al-khamisati fa ka'annama qarraba baydatan fa idza kharaja al-imamu hadaratil malaikatu yastami'una az-zikra. Muttafaqun alaih. Tuan-tuan, tengok kita nak dapat golongan mana. Nah, yang mai hari Jumaat kita duk mai ni tuan-tuan, kita dapat golongan mana? Cuba kita muhasabah. Dan tuan-tuan, kita akan nampak gambaran sebenar nilai ini di akhirat nanti. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mandi pada hari Jumaat. Sebab tu tuan-tuan, hari Jumaat ni ada satu mandi Jumaat, satu mandi hari Jumaat, satu mandi hadir hari Jumaat. Ada orang mandi Jumaat saja pasal dia tak boleh hadir. Nah, ada mandi hari Jumaat pasal hari Jumaat dia mandi. Tapi seafdal kita ni tuan-tuan, nah, ketika kita nak hadir Jumaat, disunatkan kita mandi. Lebih-lebih ketika nak hadir Jumaat. Dan khilaf ulama, mandi Jumaat ni wajib ke sunat. Tapi kebanyakan ulama mengatakan sunat. Tapi ada pandangan kata wajib, tapi bukan pandangan kebanyakan. Kalau pakai wajib, pergi lah. Main-main Jumaat tak mandi, berdosa. Nah, tak. Tapi ittifaq ulama sunat. Okey, satu mandi. Nah, kemudian tuan-tuan, nah, seperti mana dia mandi wajib? Mana mandi bersih betul-betul. Bukan mandi lebih kurang. Allah tak ada hari Jumaat mandi tuan-tuan 2-3 cebok mai. Itu tak jadi. Seperti mandi wajib, mana bersihkan badan kita betul-betul. Sebab tu hari Jumaat disunatkan kita tuan-tuan, nah, potong misai, tuan-tuan potong kuku, bersihkan bulu segala tuan-tuan. Nah. Pasal apa? Itu tuan-tuan tunjuk kegembiraan, kerana tadi hadis mula-mula Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia. Lepas tu tuan-tuan, nah, kemudian pergi ke masjid di awal-awal lagi serta menunaikan sembahyang sunat tahiyatul masjid, maka pahalanya sama dengan ia berkurban seekor unta. Ni orang yang main awal-awal tadi. Tak tahulah nak awal tu jam berapa tadi. Nah, jam 12 ke, 12 suku ke, 12.30 ke. Dia main golongan awal, tuan-tuan. Tuan-tuan, kira jam. Maka tuan-tuan, golongan pertama main awal tadi ni tuan-tuan, dia dapat pahala semacam dia tuan-tuan kurban ataupun sedekah nilai sama dengan unta seekor. Unta paling kurang 7,000. Tuan-tuan, nak cari orang kaya mana tiap-tiap minggu tuan-tuan dia buh duit tabung masjid seminggu 7,000. Adakah? Kalau kaya pun tak bubuh
Kalau bubuh mungkin sekali ya tuan-tuan, tiap-tiap minggu tak boleh bubuh, tapi tuan-tuan hanya mai awal. Bukan tunggu 12.30, 12.45. Nah, tak kita rasa pula apa duk mai. Macam mana hadis dia kata macam tu tuan-tuan. Tuan-tuan. Tu golongan pertama. Tuan-tuan ganjak sikit. Sesiapa yang pergi masjid dengan tidak membersihkan diri terlebih dahulu tetapi dapat sembahyang sunat tahiyat masjid, pahalanya sama dengan ia berkorban seekor lembu. Dia mai, tuan-tuan golongan yang kedua. Lembu pun tuan-tuan nak korban pun tuan-tuan 5,000. Turun dah 2,000. Orang tu kata, lega aku 5,000 boleh juga. Okey. Sebaliknya, jika seorang itu datang ke masjid hanya terus menunaikan sembahyang Jumaat dan mendengar khutbah imam dengan khusyuk, pahalanya sama dengan ia berkorban seekor kambing. Hari ni dia tambah lah ni terjemahan ni. Sekali saya terjemah lain betul-betul tuan-tuan. Seorang yang pergi ke masjid untuk sembahyang Jumaat tetapi tidak khusyuk, maka pahalanya sama dengan ia berkorban dengan ayam, seekor ayam betina. Kambing tuan-tuan kita buatlah 1,000, 5,000 tinggal 1,000, lariah 4,000. Tuan-tuan mai tuan-tuan, Allah nak baca khutbah lah. Tuan-tuan, orang nak azan lah, maka dia dapat pahala semacam dia sedekah ayam sekok RM15, lagi banyak lari. Dan sesiapa yang sampai ke masjid dengan keadaan tergesa-gesa, orang macam khutbah pun tuan-tuan nak habis dan imam telah pun berkhutbah dan para malaikat yang mencatat itu berzikir dan mendengar zikir daripada orang-orang yang berada dalam masjid. Tuan-tuan, pahala yang nak catat tadi dah tak catat dah, tutup buku lah. Maka tuan-tuan, kata dalam hadis ni dia tak sebut, sebenarnya ada di belakang ada. Dia pun dengar tuan-tuan, saya orang itu akan mendapat pahala sama dengan ia berkurban dengan sebiji telur ayam 5 kupang. Ada satu pembahasan yang lain tuan-tuan, ambil siapa sampai tuan-tuan khatib dah naik khutbah. Tuan-tuan, tak ada. Sebelum khatib naik khutbah, sama dengan telur sebiji 5 kupang. Tuan-tuan ganyak pergi sikit. Tak tahulah, Allah yang maha mengetahui nak bagi seorangnya, tapi ganyak pergi sikit tuan-tuan. Ni saya andaian saja. Yang hakikat Allah. Tuan-tuan, ni nak masuk dah, ada seminit lagi. Tuan-tuan, dia mai pukul 1 tadi. Contohlah ni tuan-tuan, contoh saja. Dia mai pukul 1 tadi tuan-tuan, dapat ayam. Dia mai tuan-tuan 12.50, dapatlah kambing. Dia mai tuan-tuan 12 tuan-tuan 15. Dapatlah lembu. Dia mai tuan-tuan 12 suku, dapatlah unta. Ni saya andaian bagi faham saja. Hakikat Allah yang tahu nak bagi siapa pahala unta, siapa pahala kambing, lembu, telur ataupun ayam. Hanya tuan-tuan kelebihan ni ada pada hari Jumaat sahaja. Sembahyang lain tak ada. Jadi tuan-tuan, itulah sama-sama termasuk diri saya, pakat-pakatlah hari Jumaat tuan-tuan. Kalau kita tak ada apa lagi pula halau pencen, mainlah awal. Paling kurang tuan-tuan kita dapat iktikaf, selawat, istighfar, baca Al-Quran. Mudah-mudahan tuan-tuan dengan sebab kita main awal Jumaat menyebabkan satu benda yang menyebabkan kita berjaya di akhirat nanti, insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallah. Boleh. Kita nak main Jumaat tapi nak main lambat lagi. Lepas tu kita mandi awal. Pagi subuh tu niat Jumaat siap-siap. Boleh. Tapi afdal ketika nak hadir. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma taqabbal minna du'ana wa qira'atana wa tilawatal Qur'an wa ta'limana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah. Taqabbalallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bahagia Tuan Imam, Pegawai Masjid, Ejen Tukasa, serta jemaah yang dirahmati Allah. Di sini terdapat satu pengumuman notis daripada Pejabat Agama Islam Daerah Kuala Muda bertarikh 6 September 2023, iaitu berkenaan notis kekosongan jawatan Pegawai Masjid Daerah Kuala Muda yang diminta untuk diumumkan pada hari ini. Ya. Okey, di sini saya bacakan iklan. Iklan yang dikeluarkan iaitu notis pelawaan calon pegawai masjid. Dimaklumkan bahawa calon dengan seluruh anak karya Tuan Peruda yang berkelayakan ahli pelawak untuk mengisi satu kekosongan untuk jawatan pegawai masjid Al-Abrar, itu jawatan siap. Kelayakan pegawai masjid adalah seperti berikut: warga negara Malaysia, berumur tidak kurang daripada 21 tahun dan tidak melebihi 60 tahun, berkelakuan baik, boleh menulis dan baca Jawi, ianya hanya anak karya, tidak mengalami bahagian cergas dalam politik, memiliki pengetahuan dalam ilmu fiqh, tasawuf, tauhid, Quran dan tajwid, tidak disabitkan muflis yang belum dilepaskan. Jadi calon-calon boleh mengambil borang yang terdapat, yang telah sediakan di masjid ini pada bila masalah, dan borang tersebut perlu dihantar ke masjid ini kepada pengurusi atau pengurusi selewat-lewatnya pada 22 hari bulan September, 2 minggu lagi lah tarik tu. Jadi untuk proses pengisian borang ini, jadi pihak masjid akan memberi tempoh, Jemaah Agama Islam memberi tempoh sehingga 2 minggu 14 hari dan terakhir pada 22 hari bulan. Jadi pada 22 hari bulan September nanti akan diumumkan nama calon yang mohon, dan setelah itu akan dipamerkan sehingga 2 minggu juga pula untuk sekiranya ada sokongan atau bantahan daripada anak karya lah. Sekiranya ada bantahan, anak karya boleh terus maklumkan kepada unit Masjid Jemaah Agama Islam Daerah Kuala Muda. Jadi oleh itu pada semua anak karya diminta hebohkan kepada bakal calon yang akan mengambil borang supaya kita dapat mengisi jawatan pegawai masjid ni dengan secepat mungkin lah, setelah sekian lama kekosongan masjid kita ni. Jadi boleh itu minta kita semua pada semua supaya dapat membuat tindakan untuk mengisi jawatan lah. Dan iklan pun telah ditampai pada notis pernyataan di bawah sana, dan boleh tengok orang iklan tersebut. Okey, sekali lagi saya ulangi bahawa notis Jabatan Agama Islam negeri kita telah mengeluarkan notis untuk jawatan kekosongan pegawai masjid yang boleh diambil pada hari ini bermula ini sehinggalah tertutupnya pada 22 hari bulan September. Sekian, terima kasih.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi wassalatil khaimati sayyidina Muhammadin wasila wal wasillah. Innaka la tuhibbul mi'ad. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, apabila khatib salam berkhutbah, janganlah kita membuat kerja yang lawa yang mana boleh menghilangkan pahala Jumaat. Oleh demikian itu, marilah kita sama-sama dengar Ustaz insya-Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan yaliku bi jalali wajhi wa azimi sultanik. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله innallaha khabirum bima ta'malun. Sedang jamaah yang dirahmati Allah, mimbar ini ingin mengajak sekalian tuan-tuan yang hadir agar marilah kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita ke hadarat Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita melaksanakan segala perintah-perintahnya, dan pada masa yang sama kita berusaha sedaya upaya meninggalkan segala tegahan dan larangannya. Mudah-mudahan yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita
dalam golongan hamba-hambanya yang saleh, hamba-hambanya yang bersyukur dan bertakwa, dan selamat dan berbahagia di dunia dan juga di akhirat nanti insya-Allah. Sedang jemaat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada hari Jumaat yang merupakan Sayyidul Ayyam, yaitu penghulu segala hari, kita masih diberikan ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan kehidupan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Yang lebih besar lagi, Allah mengizinkan kita untuk melakukan amalan ketakwaan kepadanya, yakni kita menghadiri sembahyang Jumaat pada hari itu. Kita boleh mengucapkan istighfar kepada Allah, memohon keampunannya. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sedang jemaat yang berbahagia, di dalam khutbah ini khatib ingin memetik sepotong ayat suci Al-Quranul Karim yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala menerusi surah Al-Qasas ayat yang ke-76, di mana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, sesungguhnya Qarun adalah dia dari kaum Nabi Musa, kemudian ia berlaku sombong dan zalim terhadap mereka, dan kami telah mengurniakannya dari berbagai jenis kekayaan yang anak-anak kuncinya menjadi beban yang sungguh berat untuk dipikul oleh sebilangan orang yang kuat. Ia berlaku sombong ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau bermegah-megah dengan kekayaanmu wahai Qarun. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang bermegah-megah seperti lagak kamu itu. Saudaraku sidang jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, berdasarkan kepada ayat yang telah khatib baca tadi, mimbar minggu ini akan membicarakan berkenaan dengan sifat-sifat Qarun yang patut direnungi untuk kita teladani dan jadikan sepadan dalam kehidupan kita. Sifat-sifat mazmumah Qarun yang Allah Subhanahu wa taala rakamkan di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 76 sehingga 81, di mana akhirnya penghujung kepada pelaku sifat ini akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mana Qarun yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal a'yazu billahi min zalik. Sifat pertama yang diceritakan di dalam Al-Quran adalah Qarun itu setelah dia mencapai kekayaan yang melimpah ruah, dengan jawatan yang tinggi dalam kerajaan, dan menzalimi orang-orang di bawahnya, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, dengan merampas harta-harta mereka dengan cara yang lecet dan zalim. Justru janganlah ada di kalangan kita yang bersifat sedemikian. Dikala kita mempunyai harta dan pangkat serta kedudukan, kerana amarah dan dendam barangkali tidak puas hati atau benci dengan seseorang itu, akhirnya kita sanggup menzaliminya dengan pelbagai perbuatan yang menyusahkan diri, bahkan boleh jadi seluruh keluarga orang yang kita zalimi itu. Syekh Dawud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullah ada menyebutkan di dalam kitab Menyitu Musalli akan nasihat para ulama yang berbunyi, la tazlimanna idza ma kunta muqtadiran fazulmu masdaru yufdi ila nadami tanamu aynaka wal mazlumu muntabihun yad'u ilaika wa ainullah lam tanami. Yang bermaksud, janganlah kamu berlaku zalim di saat kamu mempunyai kekuasaan,
maka kezaliman itu jalan keluarnya adalah penyesalan semata-mata dan selama-lamanya. Wahai si penzalim, barangkali kamu boleh lelapkan matamu di malam hari, namun orang-orang yang kamu zalimi, mereka berjaga malam, bermunajat, berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah wahai si penzalim, bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa mengawasi akan setiap kezaliman yang kamu lakukan. Pasti akan dibalas di akhirat nanti, seandainya tidak taubat di dunia ini. Muslimin, mukminin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, sifat Qarun yang kedua, dia adalah seorang manusia yang sombong dan bermegah-megah dengan kekayaan yang dimilikinya. Dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Ini bermaksudnya, yakni Qarun berlaku sombong ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau bermegah-megah dengan kekayaanmu wahai Qarun. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang bermegah-megah sombong seperti lagak kamu itu. Justru hendaklah kita mengamalkan sifat tawadhu, atau merasakan diri kita mempunyai banyak kelemahan dan merasakan orang lain lebih baik daripada kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah seorang yang amat tinggi sifat tawadhu'nya, sehingga kan baginda sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan keadaan pandangan baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa tertunduk ke bawah. Apabila bercakap dengan orang yang lain, baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa bertentangan mata, dan baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa bermanis muka apabila bersua muka dengan sesiapa saja yang baginda temui. Sedang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, sifat Qarun yang ketiga adalah dia seorang yang degil dan sukar menerima teguran daripada orang yang lain. Wahai para jemaah muslimin yang dirahmati Allah sekalian, sekiranya kita merasakan bahawa diri kita sahaja adalah betul dan orang lain semuanya salah, ketahuilah bahawa kita sebenarnya telah mewarisi salah satu sifat Qarun di dalam diri kita, yang pengakhirnya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan periwayatannya oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah, kunna liman? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li immatal muslimin wa ammatihim. Yang bermaksud, agama itu adalah nasihat, menasihati. Maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihat itu untuk siapa? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihat itu untuk Allah, yakni benar akidahnya dengan mengesahkan Allah dan beribadat kepadanya. Nasihat itu untuk Al-Quran, yakni menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan juga ikutan, membaca serta bertadabbur akan kehendak Al-Quran dalam kehidupannya. Nasihat itu Rasul, yakni menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan dan ikutan sepanjang hayat. Serta nasihat itu adalah untuk pemimpin-pemimpin Islam dan seluruh umat manusia. Sedang jemaat yang berbahagia, sifat Qarun yang keempat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Qasas tadi adalah Qarun seorang yang sangat sombong dalam tutur bicaranya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala innama utituhu ala ilmin indi, surah Al-Qasas ayat 78. Yang bermaksud, Qarun menjawab dengan sombongnya
aku diberikan harta kekayaan ini hanyalah disebabkan pengetahuan dan kepandaian yang ada pada aku, bukan dengan sebab pemberian Allah. Di sinilah kemuncak kemurukan Allah Subhanahu wa taala, di mana Qarun dengan sombongnya mengatakan bahawa semua yang dia miliki daripada kepandaian, ilmu, pengetahuan dan harta yang melimpah ruah itu, segalanya adalah dengan sebab dirinya sendiri. Dan kata-kata penjangkau Melayu juga pernah menyebut, kerana pulut santan binasa, kerana mulut bandan binasa. Berwaspadalah dengan tutur bicaramu, wahai kaum muslimin, kerana sesungguhnya umat-umat yang terdahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab keangkuhan tutur bicara mereka dengan para rasul, seolah-olah mencabar Allah Subhanahu wa taala. Kaum Nabi Nuh alaihi salam dimusnahkan Allah Subhanahu wa taala setelah mencabar Nabi Nuh alaihi salam. Fir'aun dan pasukannya dibinasakan Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata cabarannya kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan begitulah iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dihukum menjadi penghuni neraka buat selama-lamanya dengan sebab keingkaran dan tutur bicara sombongnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, kemuncak keangkuhan Qarun itu, akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintah bumi untuk menelan Qarun dan semua hartanya dengan firman Allah Subhanahu wa taala menerusi ayat ke-81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Yang bermaksud, lalu kami, yakni Allah, timuskan Qarun bersama-sama dengan rumahnya di dalam tanah, maka tidaklah ia mendapat sebarang golongan yang boleh menolongnya dari azab Allah, dan dia, yakni Qarun pula, tidak dapat menolong dirinya sendiri dan juga hartanya. Muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sebagai kesimpulannya, ambillah pengajaran daripada kisah Qarun ini dengan kita menjauhkan diri daripada perbuatannya, kerana sesungguhnya sifat-sifat seperti itu tidak akan membawa kebaikan kepada diri kita, bahkan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penyebab kepada bala bencana daripada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini maupun di akhirat nanti. Wal a'yazu billahi min zalik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Surah An-Nahl ayat 97. Yang bermaksud, sesiapa yang beramal soleh dari lelaki ataupun perempuan sedang ia beriman, maka sesungguhnya kami, yakni Allah, akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan membalaskan mereka dengan memberikan pahala yang lebih daripada apa yang mereka telah kerjakan. Ya Allah, jadikanlah kami sekalian hamba-hamba-Mu di kalangan orang-orang yang beramal dengan sifat-sifat mahmudah yang diredai oleh-Mu, ya Allah, dan jadikanlah kami sekaliannya hamba-hamba-Mu yang layak menjadi penghuni syurga-Mu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa Nabiyyina
وحبيبنا وشفينا وزقنا ومولانا محمد. الحمد لله الذي جعل حبه أشرف المكاسب وأعظم المواهب. أحمده سبحانه وأشكره على نعمة المطاعم والمشارب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له المنزه عن النقائص والمعايب، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي سبيل النجاة والفلاح. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صالح الدين ابن المرحوم السلطان بدليشة، وولي عهده دولي yang teramat mulia Tunku Syarafuddin Badlisyah ibn Sultan Salahuddin wa jami'al usratil malakiyah. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير زاد، إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. So, berdirikan sah, penuhkan sah, hapatkan sah, penuhkan ruang kosong di hadapan. Tuan-tuan, selepas sembahyang Jumaat sekali lagi ada solat jenazah perempuan. Minta tuan-tuan bersama tunggu kita sembahyang insya-Allah. Astaghfirullah. Salli ala usalli pada jemaah raka'atin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله فريضة من الله والله سميع عليم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن
له نار جهنم خالدين فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أن تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يكن شيئا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين اللهم تقبل منا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وسرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا دعانا صلاتنا وأعمالنا وخطبتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام تقبل. Okey tuan-tuan, kita jemput sembahyang jenazah. Nah, sunat kita sembahyang lepas dah sembahyang jenazah dah. Okey. Boleh angkat jenazah mai depan. Tak. Tuan-tuan boleh ambil ni buat baris no, saf pertama. Seorang ke. Jenazah perempuan. As-salatul jami'ah rahimakumullah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar.
إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. اللهم صل على محمد كما صليت وبارك على محمد كما باركت في العالمين إنك حميد. الله أكبر. اللهم اغفر لها وارحمها وأكرم نزولها وسع مدخلها وسع بالماء والسجن ونقي من الذنوب والخطايا كما ينقى السماء وأبد دار الخير أهل. الله أكبر. اللهم لا تحرمنا أجرك واغفر لنا ولنا سلكنا ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين ربنا إنك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القبر مؤنسا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم بحق محمد وآل محمد ألا تعذب هذه الميتة. اللهم بحق محمد وآل محمد ألا تعذب هذه الميتة. اللهم بحق محمد وآل ألا تعذب هذه الميتة. اللهم اغفر لنا ولها. اللهم اغفر لنا ولها. اللهم اغفر لنا ولها. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرها حفرة من النيران. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من كد الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وجنبنا فحشة ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا دعانا صلاتنا وأعمالنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. استجب دعانا يا حليم يا كريم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام. Apa sekalian kamu nak kata pada ini mayat? Apa sekalian kamu nak kata pada ini mayat? Apa kamu sekalian nak kata pada ini mayat? Amin ya rabbal alamin. Ada. Okey.